Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu tajuk 1.6, mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Okey, terdapat 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan geografi, yang keempat berdasarkan pelanggan, dan yang terakhir sekali berdasarkan matriks. Okey, kita akan belajar berdasarkan fungsi dahulu. Okey, yang pertama digunakan secara luas oleh kebanyakan organisasi kerana mudah dibentuk dan dipraktikkan. Okey, maksudnya pengorganisasian menekankan kepada konsep pembahagian kerja kepada sumber manusia. Oleh itu, di sini organisasi memerlukan satu struktur sistem yang menjadi siapa perlu melakukan tugas apa, siapa bertanggungjawab kepada apa, dan siapa perlu mengkoordinasikan tugas-tugas yang perlu dilakukan. Okey, faham? Okey, yang kedua diwujudkan berdasarkan kepada fungsi utama dalam organisasi seperti pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan pembangunan serta pengurusan sumber manusia. Okey, maksud dia sama je macam nombor 1 tadi. Organisasi itu perlulah ada bahagian yang khusus untuk melakukan kerja itu je. Contoh, kalau dia bahagian pengeluaran, dia akan membuat pengeluaran je, dia tak buat kerja lain. Okey, faham? Okey, yang ketiga, menempatkan individu mengikut kemahiran atau dalam fungsi tertentu. Senang je, maksudnya kalau pekerja itu mahir dalam pemasaran, kita masukkan dia dalam pengurusan pemasaran, dan kita masukkan dia di dalam pengurusan yang lain. Nanti kita yang rugi. Okey, mantap. Okey, yang kedua, struktur organisasi berdasarkan produk. Okey, yang pertama, perniagaan berskala besar yang memerlukan pelbagai jenis produk. Okey, maksud dia sebab besar kan. So, kat situ dia boleh mengeluarkan pelbagai jenis produk. Faham kan? Senang je. Okey, yang kedua, diwujudkan untuk memudahkan pihak pengurusan yang menyelaraskan operasi atau perkhidmatan. Okey, ini maksud dia memudahkan segala urusan. Contohnya, kita ambil produk kecantikan. Okey, lepas tu kita ambil pelembap. Lepas tu carta organisasi dia based on dia punya produk. Okey, atas sekali ketua pengarah urusan. Bawahnya bahagian pelembap. Sebelahnya departmen untuk kecantikan kulit. Jadi untuk bahagian pelembap ini, staf yang duduk kat bahagian pelembap ini, dia akan uruskan sendiri semua 11 bahagian fungsian yang kita dah belajar dekat tingkatan 4 bab 4. Okey. Sekejap Okey, yang ketiga, individu bekerja mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam penghasilan produk tertentu. Okey, maksudnya ini dia sama dengan berdasarkan produk, iaitu ikut kemahiran masing-masing lah. Okey. Okey, yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, yang pertama, diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat. Okey, maksud dia sesuai untuk organisasi yang banyak cawangan. Jadi dia punya organisasi ni dia agihkan orang bawahan dia, ketua-ketua setiap bahagian mengikut cawangan yang dia ada. Contoh, bahagian 1, bahagian utara. So yang duduk kat bahagian utara tu, orang bawahan dia adalah pengurus-pengurus di setiap negeri kat utara. Contoh, Kedah dan Perlis. Lepas tu bahagian 2 pula, tadi utara kan, Kekinan Selatan dan seterusnya Timur, Wilayah dan Sarawak. Okey. Yang kedua pula, struktur organisasi ini memerlukan sejumlah kekitangan yang besar di ibu pejabat bagi tujuan penyelaran jabatan, unit dan bahagian di pelbagai wilayah. Okey, maksudnya dia memerlukan staf yang banyak untuk stabilkan cawangan-cawangan yang dia ada. Okey, struktur organisasi berdasarkan pelanggan pula. Okey, yang ni senang je. Okey, yang pertama, struktur organisasi ini diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pelanggan syarikat tersebut. Maksudnya, organisasi ini perlu mengkaji kehendak pelanggan bagi memastikan organisasi itu boleh terus melangkah maju.
Contoh kalau kita tak ada benda yang boleh memuaskan hati pelanggan kan. Macam mana organisasi itu nak dapatkan keuntungan? Aduh. Sambung yang kedua pula, biasanya wujud dalam organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Maksudnya, contoh macam kaunter pejabat pos yang kita tengok. Kaunter yang dibuka adalah berdasarkan kehendak pelanggan. Kalau pelanggan nak bayar bil, ada kaunter bil. Kalau pelanggan nak pos barang, ada kaunter khas dia juga. Okey, yang ketiga, penempatan pekerja adalah bergantung kepada kepakaran mengikuti jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Okey, maksudnya staf yang diletakkan oleh organisasi itu perlulah mengikut bidang dia sendiri. Okey, yang terakhir sekali berdasarkan matriks. Dia juga dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Yang kedua, kombinasi dua jenis struktur organisasi, iaitu struktur organisasi mengikut fungsi dan struktur organisasi mengikut produk. Maksudnya matrik ini gabungan antara struktur organisasi berasaskan produk dengan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, saya bagi contoh. Kalau organisasi berdasarkan fungsi, dia tetapkan orang bawahan dia mengikut fungsi. Macam apa yang kita dah belajar dalam bab 4. Kita kata 4 ada 11 bahagian fungsian kan. Bahagian fungsian pengeluaran, bahagian fungsian pemasaran. So kalau organisasi berdasarkan fungsi, macam itulah dia tetapkan. Okey, tapi kalau struktur berdasarkan produk pula, staf dia sendiri yang menguruskan semua 11 bahagian fungsian itu. Okey. Sebab itulah kalau awak semua tengok kan, kat bawah jadual tu, dia letak bahagian fungsian. Lepas tu tepi dia letak nama produk. Okey, mantap. Okey, sekian saja daripada saya. Harap semua enjoy lah. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.